Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 6 Jun 2020. Penampang kembali menjadi zon kuning selepas mencatat 1 kes baharu semalam. 2 lagi kes baharu dicatat di Kota Kinabalu dan Beaufort. Dengan penambahan 3 kes baharu tersebut menjadikan jumlah kumulatif kes positif sebanyak 351 kes. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, seorang lagi pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 336. Sementara itu, terdapat 10 kes sedang dirawat di 6 hospital pakar seluruh Sabah, iaitu 3 pesakit di Tawau, masing-masing 2 di Kota Kinabalu dan Beaufort, manakala 1 di Tuaran, Penampang dan Putatan. Jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini kekal 5 orang. Sejumlah 5.5 juta ringgit disalurkan kerajaan negeri menerusi Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA bagi membantu rakyat negeri ini yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Poon Ming Fung berkata daripada jumlah itu 3.6 juta ringgit disalurkan JPKA Sabah kepada pusat kuarantin sementara gelandangan, kuarantin di rumah dan rumah pelajar Sabah menerusi bantuan perbelanjaan bekalan makanan. Manakala 1.9 juta ringgit disalurkan jiwa kepada ibu tunggal. Sementara itu katanya Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS mengambil inisiatif mewujudkan tabung bantuan makanan COVID-19 dengan peruntukan RM180,000. Ia membantu golongan kurang bernasib baik terdiri daripada OKU, warga emas, ibu tunggal, bapa tunggal dan golongan daif akibat kehilangan pekerjaan dan punca pencarian. Beliau memberitahu sidang media selepas melancarkan majlis infografik dan video klip kaedah pelupusan pelitup muka serta projek sukarelawan menjahit 10,000 pelitup muka untuk institusi kebajikan di Kota Kinabalu. Infografik dan video klip kaedah pelupusan itu bertujuan menyebarkan mesej pelupusan pelitup hidung dan mulut dengan cara teratur dan selamat. Ia akan disebarkan melalui pelbagai kaedah komunikasi antaranya laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri selain poster dalam 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, Inggeris dan Mandarin. Susulan kebenaran solat Jumaat seramai 40 orang masyarakat Islam di Sandakan meminta agar jawatan kuasa Masjid Daerah Sandakan tidak menetapkan jemaah yang sama setiap kali solat Jumaat. Sebaliknya, perlu memberi ruang kepada jemaah lain pada setiap minggu sehingga tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tamat. Menurut Pegawai Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan, Haji Romzi Abdul Rahman, jawatankuasa masjid perlu memilih ahli karyah masing-masing berdasarkan prosedur operasi standard SOP ditetapkan iaitu umur tidak melebihi 70 tahun, bukan kanak-kanak serta tidak kepada golongan wanita. Ia bagi memastikan pelaksanaan solat Jumaat seramai 40 orang berjalan lancar seperti yang ditetapkan Majlis Fatwa Negeri Sabah menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan pada Selasa. Kita telah membincangkan kepada imam-imam kita dan juga jawatan kuasa masjid-masjid agar mereka memberi ruang kepada jemaah yang lain. Hari ini 40 orang, nanti minggu hadapan 40 orang yang lain lagi agar mereka mendapatkan sampai tempoh PKPB ini selesai. Beliau ditemui RTM selepas menunaikan solat Jumaat berjemaah di Masjid Daerah di Sandakan. Dianggarkan sebanyak 50 buah masjid di Sandakan mula menunaikan solat Jumaat berjemaah 40 orang. Selain solat Jumaat, Majlis Fatwa Negeri Sabah juga membenarkan bilangan ahli jemaah solat 5 waktu ditambah kepada 12 orang bermula semalam. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam memberi nafas lega kepada golongan peniaga di negeri ini yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Salah seorang pemilik restoran Hajah Rahmawati Haji Hamering bersyukur apabila kerajaan melanjutkan lagi program subsidi upah selama 3 bulan yang membolehkan beliau membayar gaji para pekerja. Restoran saya memang dalam masa 3 bulan tu kita tutup habis. Sebab kita dalam mall. Jadi kita terpaksa tutup perniagaan, tak ada income. Sewa terpaksa kita bayar.
Maintenance pun terpaksa kita bayar. Jadi dengan adanya insentif program subsidi upah, kurang-kurangnya kami dapat meringankan beban sikitlah kepada usahawan seperti kami ni berniaga kecil-kecilan kan untuk membayar gaji kepada para pekerja. Sementara itu, beliau yang juga Kaunselor Perniagaan Institut Keusahawanan Negara menyarankan agar usahawan PKS memanfaatkan medium digital untuk tujuan e-dagang. Hajah Rahmawati menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Menerusi penjana, kerajaan bersama sektor swasta memperuntukkan RM140 juta geran padanan untuk mendorong perusahaan mikro dan PKS beralih kepada khidmat digital, antaranya menerusi sesi latihan, subsidi penjual dan bantuan penjualan. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana sememangnya dinantikan rakyat dan industri yang terkesan di Sabah berikutan aktiviti terjejas akibat pandemik COVID-19. Dengan matlamat utama memperkasa rakyat, merancangkan perniagaan dan merangsang ekonomi yang diharap dapat membantu semua lapisan masyarakat dan pelbagai industri negara. Orang awam yang ditemui memberi reaksi positif terhadap plan berkenaan dan berharap ia dilaksana dengan berkesan. Kalau kerajaan bagi insentif atau bantuan untuk kita ambil pekerja yang menganggur, kita akan dapat bantu dorang sebab di samping kita bagi dorang pendapatan gaji daripada kita punya perusahaan, kerajaan juga ada bagi bantuan. Kita adalah satu keperluan yang mungkin kita boleh terima dengan baiklah. Dari segi peluang dapat bekerja, satu, dari segi keuangan, satu, dapat meringankan beban yang pekerja-pekerja penganggur selama ini lah, sama dengan yang bekas-bekas kena buang kerja, sekarang dapat peluang dapat bekerja balik lah. Dapat memudahkan kami yang tahu pasal yang macam sisi yang berkait dengan yang COVID sekarang ni lah, peningkatan yang COVID di negara kita meningkatkan, menurun. Tidak perlu beli yang macam ada satu jam RM1. Yang dia macam jimat jugalah untuk pengguna yang melalui internet. Secara keseluruhan, 40 inisiatif di bawah penjana bernilai RM35 bilion untuk mempercepatkan pemulihan ekonomi yang berdaya tahan, antaranya sektor pelancongan, perusahaan kecil dan sederhana dan pemerkasaan e-dagang. Sejak pendakian ke Gunung Kinabalu dibuka semula pada 1 Disember 2015 selepas gempa bumi pada 5 Jun tahun sama, ia menerima kunjungan lebih 122,000 pendaki berikutan banyak penambahbaikan dilakukan seperti denai pendakian serta bangunan penginapan. Gunung Kinabalu kini lebih kukuh, menarik dan lebih mencabar untuk pendaki selepas kewujudan pasukan mencari dan menyelamat gunung dan prosedur operasi standard pendakian yang lebih selaras. Pada 2016, ramai 37,865 mendaki Gunung Kinabalu. Jumlah itu terus meningkat pada tahun 2017 iaitu 41,334 orang dan 43,600 pendaki pada 2019. Bagaimanapun pada 18 Mac 2020, sekali lagi Taman Kinabalu ditutup termasuk pendakian gunung akibat penularan COVID-19. Dan sejak dibuka semula pada 16 Mei lepas, ramai 219 direkodkan mendaki gunung tertinggi di Asia Tenggara itu. Demikian ucapan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liew, sempena upacara memperingati tragedi gempa bumi Gunung Kinabalu 2015 di Kundasang. Teks ucapannya dibacakan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Muhammad Amin Abdul Mem. Gempa bumi yang melanda Gunung Kinabalu pada 5 Jun 2015 dengan kekuatan 6.0 pada skala Richter mengorbankan 18 pendaki termasuk 4 malim gunung serta 7 pelajar dari Singapura yang berusia lingkungan 12 hingga 16 tahun. Turut terkorban 3 guru pengiring, 2 pendaki Malaysia serta masing-masing 1 pendaki warga China dan Jepun. Seramai 82 pendatang asing tanpa izin parti Indonesia dihantar pulang ke negara asal melalui jalan laut dari Pelabuhan Tawau Sabah ke Nunukan Indonesia semalam. Ia merupakan pengusiran siri ke-16 melalui laut bagi tahun ini, melibatkan parti Filipina dan Indonesia di Sabah.
Menurut kenyataan media, Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah, Sharifah Siti Salehah Habib Yusof, operasi penghantaran pulang parti diselaraskan MKN bersama Jabatan Imigresen Malaysia dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Polis Diraja Malaysia PDRM dan pelbagai agensi lain. Semua tahanan telah menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dihantar pulang dan penjagaan kebersihan diamalkan sepanjang proses penghantaran berlangsung. Sementara itu katanya seramai 5,300 parti Filipina masih ditempatkan di pusat tahanan sementara PTS seluruh Sabah selepas Filipina enggan menerima kemasukan warganya berikutan pandemik COVID-19. Ia menyebabkan tahanan warga Filipina terpaksa ditempatkan di PTS dalam tempoh masa lebih lama berbanding tahanan negara lain. Setakat ini jumlah penghantaran pulang parti dikendalikan MKN Sabah bagi tahun ini adalah seramai 3,753 orang melibatkan parti warga negara India, China, Pakistan dan Vietnam. Sejak 1990 hingga kini, 594,920 parti telah dihantar pulang ke negara masing-masing. Seorang maut manakala 3 lagi cedera dan 2 selamat selepas terlibat dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan di Jalan Lama Papar, Kampung Gana Papar, petang semalam. Dalam kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, mangsa yang maut dikenali Christina Ginsu, 44 tahun. Mangsa disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan jam 2.33 petang dan bergegas ke lokasi menggunakan sebuah jentera FRT dan satu buah EMRS. Operasi yang diketuai PBK 2 Sulaiman Menin bersama 8 anggota ditamatkan pada jam 3.42 petang. Puan Mali Nazia Datu Muhammad Julaspi menamatkan tugas sebagai pengarah penyiaran Sabah berkuat kuasa semalam. Beliau yang dinaikkan pangkat sebagai pengarah program bahagian radio RTM akan melapor diri di Ibu Pejabat Jabatan Penyiaran Malaysia Angkasa Puri Selasa depan. Ketika menyampaikan amanatnya, Mali Nazia Datuk Muhammad Julaspi mengingatkan semua warga RTM Sabah agar sentiasa mengamalkan kerja berpasukan dan bertukar-tukar idea selain sedia berkongsi ilmu ke arah memantapkan kualiti penyiaran di negeri ini. Hari terakhir menjalankan tugas sebagai pengarah penyiaran Sabah, beliau mengambil kesempatan mengadakan sidang video bersama stesen daerah dari Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Mali Nazia merupakan wanita pertama yang diberi kepercayaan mengemudi Jabatan Penyiaran Malaysia di Sabah. Memulakan karier di RTM sebagai penerbit TV RTM Sabah pada tahun 1988 hingga 1998, pengawal TV RTM Sabah 1998 hingga 2007, pengurus Sabah FM 2008 hingga 2011, ketua penolong pengarah rancangan TV RTM Sabah dan timbalan pengarah penyiaran Sabah pada 2017 hingga 2018, seterusnya pengarah penyiaran Sabah 2018 sehingga semalam. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan, salam sejahtera.